Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kerana Datuk, takkan saya berjumpa Nani. Kalau tidak kerana pidato, takkan saya berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Barisan Panhakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Berdirinya saya di atas persada indah ini tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Persekitaran Sosial Pemangkin Pembentukan Jati Diri. Inang muda ke Indragiri, bawa bekalan si ikan pari. Persekitaran Sosial Pemangkin Jati Diri, warga madani teguh mandiri. Hadirin yang dihormati, untuk memulakan arena pidato dan hujah saya, lebih boleh jika saya memberi definisi secara perspektif berkaitan tajuk pidato saya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, jati membawa maksud sejati, asli, murni, tulen atau tidak bercampur. Diri pula bermaksud batang tubuh atau orang berseorangan yang mempunyai badan. Maka, jati diri adalah sifat kepribadian atau ciri yang unik, utuh dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya dan agama yang menjadi teras, serta lambang kepribadian seseorang individu atau sesuatu bangsa. Hadirin yang dihormati sekalian, berdasarkan pandangan para sarjana Islam dan Barat, terdapat dua elemen persekitaran sosial yang mempengaruhi pembinaan jati diri seorang manusia, iaitu elemen kemanusiaan dan bukan kemanusiaan. Elemen kemanusiaan termasuklah ibu bapa, guru-guru, rakan sebaya dan masyarakat. Bagi elemen bukan kemanusiaan pula, media massa perlu memainkan peranannya. Justru, ayuh saya bentangkan wacana saya yang pertama di bawah lembayung kata pengaruh ibu bapa. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang masyhur yang berbunyi, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci bersih daripada dosa, maka kedua ibu bapa mereka lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Janais. Hadis tersebut amat menekankan pentingnya tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Ibu bapa harus mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab dan beretika serta berakhlak mulia. Didiklah anak-anakmu dengan asas agama yang kukuh, wahai ibu, wahai ayah. Kelak mereka tidak akan menconteng arang ke mukamu. Jangan dibiarkan anakmu leka bermain permainan video seperti Mobile Legends, PUBG dan sebagainya. Jadi, tegaslah bahawa jika putih yang dicorakkan oleh ibu bapa, maka putihlah kehidupan anak-anak. Akan tetapi, jika hitam coraknya, maka kelamlah hidup mereka. Maka, peranan ibu bapa amat penting dalam pembentukan jati diri anak-anak. Hadirin hadirat sekalian, wacana saya yang kedua, pembentukan jati diri pelajar boleh dilaksanakan dengan guru memainkan peranan dalam memastikan pelajar mematuhi peraturan di sekolah. Institusi pendidikan seperti sekolah merupakan tunas pembentukan masyarakat kerana asas kemahiran manusia seperti membaca, mengira dan menulis dipraktikkan dengan ilmu-ilmu lain. Justru, sekolah memerlukan peraturan supaya para pelajar patuh dan mudah untuk diuruskan kerana jumlah murid lebih ramai berbanding guru. Dengan arahan yang mudah difahami dan penegasan yang tepat, anak-anak murid pasti akan mendengar dan patuh kepada setiap arahan yang diberikan oleh guru. Sebagai contoh, guru memberikan arahan supaya menyiapkan tugasan yang diberi dalam tempoh masa tertentu dan pelajar berjaya mengikut arahan untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Senario ini akan membentuk pelajar yang menepati masa di samping mendengar arahan dengan baik dalam menyelesaikan sesuatu tugasan atau kerja sekolah. Izharnya, pelajar akan didedahkan dengan nilai akhlak baik dan budi pekerti yang mulia untuk disemat dalam diri supaya digunakan apabila menjelang dewasa nanti. Hadirin yang saya muliakan, wacana saya yang ketiga adalah memperkenalkan dasar pendidikan yang berkesan. Pada waktu yang sama, jati diri pelajar dapat dibentuk dengan memperkenalkan dasar pendidikan yang berkesan. Perkara ini merujuk kepada
peranan Kementerian Pendidikan dalam mengatur kurikulum yang efektif dengan perkembangan pelajar hari ini. Generasi muda mutakhir ini merupakan generasi yang jelek teknologi dan banyak bergantung pada gadget dalam aktiviti harian mereka. Demi membina negara yang progresif, setiap industri yang mendejangi ekonomi negara, terutamanya sektor pendidikan seharusnya menerima perkembangan teknologi seiring dengan perkembangan kebolehan manusia. Maka, pendidikan yang seimbang di antara kurikulum di dalam bilik darjah dan luar bilik darjah perlu dilaksanakan agar pelajar lebih bersedia dalam mendepani cabaran pada masa hadapan. Sekiranya pelajar menikmati sistem pendidikan yang ditawarkan, secara tidak langsung, jati diri mereka akan bertambah baik kerana ingin mencapai kemuncak pencapaian akademik yang mampu diperoleh. Dengan peluang yang baik ditawarkan di dalam negara, pasti para pelajar akan bersungguh-sungguh untuk memiliki ijazah tertinggi. Kesannya, negara akan mendapat para graduan profesional yang ingin menyumbang dan berkhidmat pada pertumbuhan ekonomi serta kemajuan dalam negara. Hadirin yang dihormati, wacana saya yang keempat adalah media massa menjadi pemakin dalam membentuk jati diri. Justru, cara yang boleh diusahakan dalam membentuk jati diri pelajar adalah dengan membudayakan nilai-nilai murni oleh media massa. Kita tidak boleh nafikan bahawa pengaruh media massa memainkan peranan yang besar dalam mencorak budaya masyarakat hari ini. Jika diamati, industri hiburan seperti drama dan filem tempatan kurang menarik perhatian masyarakat kerana menggunakan naratif penceritaan yang hampir sama, iaitu berkaitan penciptaan dan elemen mistik. Namun, kebangkitan industri animasi tempatan seperti Upin Ipin dan Ejen Ali memberikan impak yang baik kepada industri hiburan sejak kebelakangan ini. Asimilasi penceritaan yang menerapkan elemen dan budaya tempatan telah menarik perhatian bukan sahaja golongan kanak-kanak, malah golongan dewasa menikmati filem dan siri episod yang ditayangkan. Selain itu, selingan iklan atau pesanan hikmat masyarakat juga wajar digalakkan lagi di televisyen dan juga siaran radio. Hal ini dikatakan demikian kerana ia memberikan peringatan kepada masyarakat tentang nilai-nilai murni yang seharusnya diamalkan oleh semua ahli masyarakat, terutamanya para pelajar bagi membentuk jati diri yang kukuh. Persis kata peribahasa Melayu, beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Sidang hadirin yang budiman, konklusinya, berbagai cara perlu digarap bagi membentuk jati diri para pelajar. Pembentukan jati diri adalah penting supaya personaliti terbaik dapat dihasilkan dalam kalangan generasi muda yang akan memacu negara pada masa hadapan. Bagi menjana kemajuan negara di ke arah pembangunan yang berterusan dan merealisasikan aspirasi kejayaan negara, jati diri generasi muda iaitu para pelajar perlu dibentuk dengan baik. Pelibatan dalam gejala sosial yang semakin merusing seharusnya dikurangkan dan dibantaras dengan berkesan. Semoga setiap pihak memainkan peranan masing-masing dalam menjadi tauladan dan para pelajar mendapat inspirasi untuk menjadi insan yang lebih baik berbanding generasi sebelumnya. Masyarakat pula harus memberikan ruang dan menyokong aspirasi anak muda yang mampu melestarikan perpaduan dan keharmonian yang berkekalan dalam negara. Kelak pemimpin yang berintegriti dan mempunyai jati diri yang tinggi akan terhasil. Akhir kata, sebelum mengundur diri, saya menyusun 10 jari memohon maaf andai kata ada tersalah kata atau tersilap bicara. Saya melabuhkan tirai pidato saya pada hari ini dengan serangka pantun. Pisau diasah seawal dini, bawa ke kebun untuk menyirat. Berakhir sudah pidatoku ini. Semoga dapat memberi manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.